Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi video kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan fungsi songsang. Jadi sebelum ni kita dah fahamlah jenis-jenis fungsi dan sebagainya. Kita dah faham function notation. Jadi untuk video kali ini macam mana dan apa tu fungsi songsang. Fungsi songsang juga dikenali juga inverse function dalam bahasa Inggeris. Dan inverse function ni dia ada simbol dia di mana f kuasa negatif 1. Yang ni kena ingat, f kuasa negatif 1, bukannya f apostrophe. Apostrophe itu lain maksud dia. Yang ni f kuasa negatif 1 dan fungsi kepada nilai apa, x ke y ke tak kisah. Jadi apa maksud dia? Dia arah yang berlawanan. Kalaulah fungsi f ke kanan, fungsi songsang patah balik ke kiri, itu sahaja. Itu saja pemahaman fungsi songsang ni. Cumanya fungsi songsang ni ada beberapa keadaan di mana fungsi songsang dia boleh wujud jika fungsi tersebut ialah one to one function. Kalau one to one function sahaja dia boleh buat inverse function. Di mana inverse function only exists if it is one to one function. Kalau bukan one to one function, dia tak boleh buat inverse function, tapi mengikut kepada keadaan domain dan range. Apa tu domain dan range? Nanti kita tengok video-video yang seterusnya. Tapi contoh, kalaulah cikgu ada daripada A nak pergi ke C dan daripada B nak pergi ke D menggunakan function fx. Jadi kalau patah balik daripada C pergi ke A menggunakan fungsi songsang di sini. Dan daripada D nak pergi ke B menggunakan fungsi songsang di sini. Ataupun cikgu buat keadaan lain, atau cikgu buat gambar rajah lain, arrow diagram yang lain, di mana daripada C pergi ke A menggunakan fungsi songsang, dan daripada B nak pergi ke B patah balik menggunakan fungsi songsang. Dia benda yang patah balik sahaja. It's not a big problem. Okay, benda dah patah balik. Cumanya macam mana nak buat satu persatu, macam mana kita nak formkan equation atau nak formkan function inverse ni ataupun fungsi songsang ni. Ada step one by one kat sini. Kita ada dua contoh, jadi kita tengok dua contoh ni satu persatu. Contoh di sebelah kanan ni cikgu akan follow dia punya step dia lah. Step pertama, pastikan kita tukarkan fx menjadi y. Kita dah tahu dah di mana. Di sini fx equal to 6x plus 7. Jadi kita tukar ke fx menjadi y. So dia akan jadi y sama dengan 6x campur 7. Itu dah settle step pertama. Step kedua, change y become x become y. Maksudnya apa? Kita ada x kat sini, kita ada y kat sini, dan kita ada x kat sini. X menjadi y menjadi x. Maksud dia, y menjadi x, dia akan jadi x sama dengan 6y campur 7. Okay, itu kita dah faham. Selepas dah faham kat sini, kita make x as a subject. Yang ni dia bermacam-macam cara. Ada yang dia tak tukar. Lepas dia tak tukar, dijadikan x sebagai subjek. Kalau kita tukar x menjadi y, sekarang kita ambil y pula sebagai subjek. Jadi kalau ambil y sebagai subjek, benda ni tak sepatutnya benda yang bermasalah. Pindah-pindah sahaja. Pindahkan 7 ke kiri, dia akan jadi negatif 7, dan 6 pindah ke kiri akan bahagi 6. So dia akan jadi x tolak 7 bahagi dengan 6 sama dengan y. Bila y dah dalam keadaan sebagai subjek ataupun dah duduk sorang-sorang, barulah kita tulis rewrite y as an inverse. Jadi f songsang dia akan jadi f songsang f inverse sama dengan x tolak 7 over 6. Itu adalah cara untuk kita nak dapatkan fungsi songsang. Okay, alright. Jadi kena ingatlah. Tapi pastikan kalaulah semua tak tukar, contohnya step kedua ni tak tukar, x menjadi y menjadi x, kemudian make x as a subject. Tapi pada akhirnya kena tukar juga, di mana fx tu mestilah sama dengan x tolak 7 over 6. Janganlah fx di sini f inverse x, tapi kat sini y pula. Itu dah salah. Itu dah salah penulisan dia. Jadi penulisan dia memang kita kena tengok. Kalau f inverse x, mestilah kita punya image dia mesti dalam keadaan term x. Itu untuk contoh pertama. Untuk contoh kedua kat sini, apabila keadaan yang kita kena banyak faktorkan. Jadi kita tengok step satu persatu. Mula-mula kita ambil gx sebagai y. So y sama dengan 3x campur 2 over x tolak 4. Tukarkan x menjadi y menjadi x. Macam mana? Nampak tak? Ini ada x, ini ada x, ini pun ada y. Tukarkan x menjadi y menjadi x. So dia akan jadi x sama dengan 3y campur 2 over y campur y tolak 4. Dah macam ni, apa nak dibuat? Yang ni agak mengelirukan sikit. Jadi apa yang cikgu buat kat sini adalah cikgu pindahkan bawah ni ke kiri. Bila pindahkan, dia akan jadi darab. So dia akan jadi x kurungan y tolak 4
So dia akan jadi kat sini adalah X kurungan Y tolak 4 sama dengan 3Y campur 2. Dan kat sini cikgu kembangkan macam biasa, di mana di sini akan jadi X, Y tolak 4X sama dengan 3Y campur 2. Apa nak dibuat? Kita ingat step ketiga kita, nak make Y as a subject. Tapi kat sini ada 2Y. Kita satukan Y tu dulu. Jadi cara ni adalah negatif 4X cikgu pindah ke kanan, 3Y pindah ke kiri. So dia akan jadi XY tolak dengan 3Y sama dengan 4X campur 2. Di mana negatif 4X pindah ke kanan akan jadi positif. Dan nampak tak Y kat sini kita boleh faktorkan dia. Bila faktorkan dia akan jadi Y kurungan X tolak 3 sama dengan 4X tambah 2. Jadi pindahkan kurungan ni di sebelah kanan, kita dah boleh jadikan Y sebagai subjek. Dan kita akan dapat Y sama dengan 4X campur 2 kurungan over X tolak 3. Dah dapatkan Y dah sebagai term kat sini, sebagai as a subject kat sini. Dapatlah kita punya inverse ataupun songsang, di mana songsang kita adalah G kuasa negatif 1X sama dengan 4X campur 2 over X tolak 3. Jadi itu adalah cara untuk nak buat untuk fungsi songsang. Jadi cikgu harap video ni membantu untuk pemahaman semualah. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah. Dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okay, dan jumpa lagi dan terima kasih. Bye-bye.